gratis. Dan diserap dulu pada jabatan boleh panggil guru untuk bertugas. Sekarang SPP. Kita kena percepatkan proses kerana graduat PISMP keluar saja kena tunggu berbaris untuk SPP panggil. Saya rasa masalah kekurangan guru ini satu isu yang relevan. Kita baik kuasa kepada menteri untuk berunding dengan SPP, percepatkan. Anak-anak kita masih menganggur, kenapa kita nak melambat-lambatkan proses itu? Saya rasa perkara ini perlu kita percepatkan. Yang akhir sekali, saya nak tanya, bantuan awal persekolahan 825 juta dulu pernah kita bagi kepada semua, tak kira sekolah agama rakyat dapat, SMPC dapat. Adakah kali ini diteruskan dasar ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Air Hitam. Saya jemput Yang Berhormat Sabak Bernam. Terima kasih. Saya terus kepada perbahasan ini dengan menyentuh butiran 10000 emolumen. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua Islam dan terima kasih kepada rakan-rakan yang bukan Islam yang turut mengucapkan selamat berpuasa kepada kami. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat kembali ke tanah air kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Isteri dan rombongannya, dan tahniah kerana telah menunaikan ibadah umrah. Semoga mendapat pahala umrah. Pengerusi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Bentong kerana memberikan kit berbuka puasa untuk kami. Sedap. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang turut memberikan perbahasan pada tajuk yang sama. Masa tinggal seminit. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana secara peribadi tidak berpuas hati dengan melihat kerangka gaji dan upah semasa kepada pejabat awam berbanding tugas serta komitmen yang diberikan oleh pejabat awam yang sangat baik. Bagaimanapun kadar gaji perlu dinilai berdasarkan kemampuan keuangan negara. Kalau kantung bertambah baik, defisit dikurangkan, kita boleh naikkan gaji dan upah. Dan itu adalah ulasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Soalnya bilakah kantongnya akan cukup untuk membayar gaji, kenaikan gaji pejabat awam. Dan juga terima kasih kepada KUPEX yang memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada pejabat awam selama ini. Dan untuk itu saya ingin membuat sedikit kajian, dan telah saya pun buat kaji selidik ke atas 50 responden daripada kumpulan guru kerana mereka adalah antara pejabat awam yang ramai di negara ini. Saya telah memberikan 20 soalan kepada mereka dan mereka menjawab ke semua 20 soalan itu. Dan apa yang menariknya ialah soalan jawapan mereka untuk soalan nombor 9, iaitu soalannya berbunyi, apakah kewajarannya kerajaan membuat perstrukturan ataupun kajian semula tangga gaji pejabat awam? A, skim yang ada sudah terlalu lama. B, kos sara hidup sekarang terlalu tinggi. Dan C, kelayakan membuat pinjaman bank. Maknanya kalau gaji naik, dia nak pinjam bank. Dan yang D, semua di atas adalah betul. Jadi jawapannya daripada 50 responden semua menjawab D, semua di atas adalah betul. Maknanya kita tahu di sini kaki tangan awam ni nak peralasan gaji baru. Yang pertamanya kerana skim yang ada dah terlalu lama. Tahun 2001. Dan sekarang dah 2023. Maknanya dah 22 tahun tak ada buat penyelesaian yang baru. Kalau ada guru-guru yang pada tahun 2001 itu beranak, bersalin ya. Sekarang anaknya dah umur 22 tahun. Sahabat Bernam, setuju nak sikit sebenarnya. Berkait dengan allowance tadi, saya dimaklumkan allowance untuk bab anak setuju terus dia tak laluan. Penolong kanan saya dimaklumkan hanya dapat RM120 ringgit sahaja, sama dengan guru kanan penyelia mata pelajaran. Jadi saya setuju, saya tanya sebab Bernam setuju dah kalau sekiranya kita minta KPN tambahlah allowance ni. Sekian, terima kasih. Masukkan dalam ucapan saya setuju. B, kos sara hidup yang tinggi.
Ya, kos sara hidup sekarang sudah tinggi berbeza dengan yang 2001. Jadi menyebabkan ya kaki tangan awam ni membuat 2 ataupun 3 kerja. Ya. Dan yang C, kelayakan untuk membuat pinjaman. Apabila tangga gaji naik, pelarasan baru, diharapkan kaki tangan kerajaan ni dia akan dapat buat pinjaman baru. Kerana pinjaman yang lama 2001 tu dah habis. Kemudian taraf hidup sekarang pun dah tinggi. Ya. Anak-anak dah masuk universiti, perlu belajar, beli botol dan sebagainya. Ya. Jadi berhasrat nak meminjam. Ya. Jadi saya menyuruhlah, ya, memohon jasa baik yang amat berhormat Perdana Menteri supaya ya, pelarasan gaji untuk kaki tangan awam ni dipertimbangkan. Seterusnya 010000 pengurusan dan juga 010100 pengurusan AM, iaitu sekolah kurang murid di mana guru-gurunya terbaban kerana semua kerja dibuat oleh seorang guru atau guru yang sedikit tadi. Contohnya ya, seorang guru terpaksa mengajar banyak mata pelajaran walaupun bukan option dia. Ya. Cadangan saya, adakah kementerian akan mempertimbangkan supaya sekolah-sekolah macam ini diadakan guru yang beredar. Maknanya guru option bahasa Inggeris contohnya beredar ke sekolah-sekolah yang kurang murid ini supaya yang mengajar itu betul-betul guru option bahasa Inggeris. Ya. Dan seterusnya... Masa sudah tamat, ringkaskan. Saya belum bagi laluan Ulu Langat. Siapa yang boleh bagi laluan kalau masa sudah tamat? Pengurusi, ya, terima kasih. Dah maaf Langat ya. Terima kasih Yang Berhormat Sabak Benam. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Puan Pengerusi. Pasir Gudang merujuk butiran 02200 bagi maksud pembangunan P63 berkenaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya ucapkan penghargaan kepada kerajaan kerana memberi peruntukan kepada Dewan Bahasa sebanyak RM8,250,000 bagi tahun 2023. Peruntukan ini jauh lebih tinggi berbanding hanya RM389,197 saja pada tahun 2022. Saya heran kenapa tak sampai setengah juta peruntukan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun yang lepas. Puan Pengerusi, apakah peruntukan pembangunan Dewan Bahasa sebanyak 8.2 juta ini cukup untuk projek pembangunan Dewan Bahasa dan Pustaka? Saya lihat secara bandingannya peruntukan untuk Dewan Bahasa dan Pustaka adalah kecil berbanding agensi-agensi lain dalam Kementerian Pendidikan. Dalam Dewan ini diharap Yang Berhormat Menteri dapat jelaskan apakah fungsi utama Dewan Bahasa dan Pustaka sekarang. Selain daripada Ibu Pejabat Dewan Bahasa di Kuala Lumpur, ada berapa cawangan Dewan Bahasa di seluruh negara? Seterusnya, sejauh mana kemajuan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam usaha memertabatkan bahasa Melayu? Puan Pengerusi, saya juga ingin tahu sejauh mana kemajuan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam penerbitan buku-buku ilmu pengetahuan, majalah-majalah, novel-novel dan buku sastra. Selain daripada itu, ingin penjelasan apakah kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka di Malaysia dengan agensi seumpamanya di Indonesia dalam memajukan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa utama di blok ASEAN ini. Seterusnya, Puan Pengerusi, Pasir Gudang juga ingin tahu apakah kejayaan kerja-kerja terjemahan yang dilakukan oleh Dewan Bahasa. Pada masa dahulu, Yang Berhormat Menteri, Dewan Bahasa dan Pustaka adalah tempat bertumpunya pemikir-pemikir, penulis-penulis, sastrawan-sastrawan terkenal seperti Christmas, Kamaluddin Muhammad, Usman Awang, Datuk Hassan Ahmad, Bahar Zain, Muhammad Nur Azam, Kamala, Densman, sekadar menyebut beberapa nama.
boleh terangkan kenapakah sekarang Dewan Bahasa dan Pustaka kelihatan ketandusan walaupun bangunannya tinggi? Ketandusan tokoh-tokoh bahasa, pemikir dan sastrawan. Di mana silapnya? Seterusnya, saya ingin membangkitkan dulu majalah-majalah terbitan Dewan Bahasa seperti Dewan Masyarakat, Dewan Sastra begitu popular dan meluas pembacaannya di kalangan rakyat di seluruh negara. Adakah masih wujud majalah-majalah yang popular ini pada masa sekarang? Dan akhirnya, Puan Pengerusi, dulu Dewan Bahasa dan Pustaka glamournya macam sebuah institusi universiti. Jadi sebagai kesimpulan, minta Kementerian Pendidikan pulihkan imej Dewan Bahasa dan Pustaka yang agak pudar sekarang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Kudang. Saya jemput Yang Berhormat Parit Punta. Pengerusi, boleh bagi laluan tempat laptop ni ada masalah. Tak keluar, tiba-tiba bilang. Bagi laluan mana lagi? Atau saya bagi laluan Parit Sulong dulu. Parit Sulong dulu. Ya. Parit Sulong. Okey, silakan. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya terus ke butiran 03502. Bagi butiran ini saya ingin membawa satu isu berkaitan dengan Sekolah Kebangsaan Air Putih di kawasan Parlimen Pat Sulong. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Menteri, saya pernah bawa isu ini ke Kamar Khas dan untuk makluman Yang Berhormat Menteri juga, SK Air Putih ini dulunya didirikan di atas bekas tapak Balai Raya Air Putih yang mempunyai satu blok saja. Dan berdasarkan jawapan kementerian sebelum ini, bangunan dan infra sekolah tersebut tak dapat dilaksanakan kerana dia dikategorikan sebagai sekolah kurang murid yang mempunyai pelajar kurang daripada 150. Tapi apa yang saya nak katakan bahawa kemasukan pelajar ke sekolah itu tidak capai ke tahap yang maksimum dan optimum kerana ibu bapa tidak memilih untuk tidak menghantar ke sekolah tersebut disebabkan keadaannya yang begitu uzur. Sekolah ini saya tengok seolah-olah dinafikan hak untuk mendapat bantuan kementerian sebab dikatakan bahawa sekolah kurang murid. Tapi pada hemat saya, setiap murid dan warga negara berhak mendapatkan infra pendidikan yang kondusif. Jadi saya nak mohon pada pihak kementerian untuk memasukkan sekolah ni di bawah kategori sekolah daif. Tapi dalam waktu yang sama saya ingin penjelasan kementerian, apakah solusi yang boleh diberikan kementerian bagi memastikan anak-anak dan juga para guru SK Air Putih ini berpeluang menikmati suasana pembelajaran dan infra yang lebih baik daripada sekarang, dan adakah terdapat apa-apa cadangan di pihak kementerian untuk bangunan sekolah ini dibangunkan semula di tapak yang baru berdekatan dengan sekolah tersebut. Saya dimaklumkan bahawa urusan tanah juga telah selesai, memandangkan tempat dan juga tapak di mana sekolah itu berada sekarang terlampau kecil dan tidak dan sukar untuk dibina bangunan baru. Jadi saya nak mohon pihak kementerian untuk melihat semula isu ini dan saya di sini untuk mengutarakan masalah guru dan juga anak murid di SK Seri Putih. Seri Air Putih. Bagi butiran 060900 pula, ini mengenai menu RMT yang disediakan. Menu ni mestilah berhasiat dan berkualiti. Soalan saya, adakah pemantauan berkala dilaksanakan bagi memastikan menu RMT ni dapat disediakan memenuhi nutrisi anak-anak, dan selain itu adakah pemantauan ke atas menu keseluruhan ada disediakan di kantin-kantin sekolah, walaupun sekarang ni bulan puasa tapi kita harap ianya dapat dilaksanakan. Sebab Parit saya Sulong, menerima aduan Ucap Borneo minta celahan sikit je mengenai RMT. Okey, terima kasih Yang Berhormat Parit Sulong. Saya nak bertanya sama ada Yang Berhormat Parit Sulong setuju bahawa RMT ni patut ditingkatkan
kos, sebab saya juga dipahamkan banyak daripada pengendali makanan ini tidak boleh menyediakan makanan yang berkhasiat kerana disebabkan kos yang telah meningkat. Jadi sekarang ni kalau kita melihat kos ini lebih kurang. Saya pun setuju juga. Setuju, Terima kasih. Masukkanlah dia dalam ucapan saya. Sebab kalau tak nanti masa panjang diambil. Kalau bukan tak tahu puncak Borneo. Ini kerana saya mendapat aduan di sekolah-sekolah ada yang menyediakan makanan ringan, makanan berproses sejuk beku kepada anak-anak, dan dari segi allocation peruntukan tu kalau dapat ditambah ianya pun bagus juga. Dan akhirnya butiran 01, 03, 00 seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ni Johor dilanda musibah banjir yang sangat teruk, termasuklah di kawasan Parlimen Pat Sulong, dan kebanyakan sekolah-sekolah digunakan sebagai PPS. Tapi saya tengok sekarang ni memang kita perlukan bantuan untuk tujuan pembersihan dan pembaikan semula. Kalau kita lihat bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan hanya bertumpu kepada ketua isi rumah, sedangkan di kawasan saya paling tidak dia total sekolah yang digunakan adalah lebih daripada 25 sekolah sebagai PPS. Tapi daripada keseluruhan sekolah yang digunakan sebagai PPS tu ada lebih 12 sekolah yang terdapat kerosakan disebabkan banjir. Banyak perabot dan peralatan yang rosak yang tak boleh digunakan lagi. Malah kos pembersihan makan belanja yang besar, dan ada di tempat saya sekolah tu buka tabung sendiri Yang Berhormat Menteri untuk mengutip dana bagi tujuan pembersihan dan sebagainya. Jadinya saya nak ingin saya mencadangkan supaya pihak kementerian membantu agar keperluan pembekalan dan penyelenggaraan sekolah terkesan banjir perlu kita segerakan. Contohnya seperti nak ganti kerusi, meja prasekolah dan meja guru yang rosak. Dan Yang Berhormat Menteri, kalau kita terus dibuat sebuah harga akan ambil masa, sedangkan keperluan itu segera. Kalau kita nak gerakkan daripada sekolah lain pun tiada lebihan sebab limited dari segi barang-barang yang diperlukan, seperti contohnya perah sekolah itu sendiri. Harap mohon pertimbangan daripada Yang Berhormat Menteri mengenai perkara-perkara yang saya timbulkan, terutamanya mengenai kesan daripada banjir terhadap kerosakan di sekolah-sekolah di kawasan Parlimen Pat Sulong. Terima kasih. Terima kasih Parit Sulong. Saya jemput Yang Berhormat Parit Puntah. Belum siap lagi. Okey. Yang Berhormat Kanga. Yang Berhormat Kanga. Puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Yang Berhormat Tuan Pengerusi, WB Menteri dan ahli yang berhormat. Yang Berhormat Tuan Pengerusi, Kanga ingin membahaskan Rang Undang-Undang Pembekalan peringkat Jawatankuasa Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi bidang pendidikan di Malaysia merangkumi pelbagai disiplin sama ada kurikulum, co-kurikulum, hal ehwal murid dan sebagainya. Jadi saya telah membaca kerangka keberhasilan kementerian muka surat 459 hingga 465. Saya hanya terjumpa satu perkataan co-kurikulum sahaja. Saya tidak pasti sama ada kementerian tertinggal untuk membincangkannya. Jadi untuk pengetahuan semua, bidang co-kurikulum amat penting dalam membina kemenjadian murid ataupun pelajar. Tuan Pengerusi, jadi manakala sahabat-sahabat di sini banyak membincangkan hal-hal berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan sekolah, daif dan sebagainya, maka saya fokus di sini adalah untuk isu co-kurikulum sekolah dan sukan. Merujuk kepada 06200 pengurusan sukan, bajet adalah sebanyak 22.5 juta. Tahun lepas pun sama, tahun ini pun sama. Jadi saya ingin bertanya kepada WB Menteri berkaitan peruntukan yang diberikan kepada MSSM, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Dan bagaimana pula peruntukan itu disalurkan kepada MSS negeri. Mohon pihak kementerian memberi peruntukan yang lebih besar
memandangkan Perlis juga terlibat dalam semua permainan dalam MSSM, sama juga dengan negeri lain. Tuan Pengerusi, butiran 00202 Sekolah Sukan Malaysia dan Negeri. Saya ingin bertanya kepada Wabi Menteri tentang status Sekolah Sukan Malaysia di Bukit Cabang Perlis. Setakat manakah progres pembinaan sekolah ini dan bilakah sekolah ini dijangka akan siap sepenuhnya. Butiran 03400 bajet ataupun program pembangunan sukan. Bajet 2023 adalah sebanyak 48 juta ringgit. Jadi saya ingin mengucap tahniah kepada kementerian kerana terus berusaha membangunkan sukan di peringkat akar umbi. Maksud saya di peringkat sekolah. Walaupun begitu, saya ingin mohon kepada kementerian memberi sedikit dana kepada sekolah-sekolah yang berusaha membangunkan pasukan sekolah. Banyak sekolah dirasakan terabai kerana kurang peruntukan di peringkat akar umbi. Jadi saya setuju ikut pandangan tadi Indra Mahkota, YB Indra Mahkota, tentang kalau pasukan-pasukan sekolah ni memang tidak ada bajet lah, tidak ada duit untuk mereka memajukan pasukan masing-masing. 061-800 penyertaan pelajar di peringkat antarabangsa. Bajet 2022 RM 1.8 juta, 2023 juga RM 1.8 juta. Satu jumlah yang saya rasakan amat rendah. Dan saya ingin bertanya, adakah pihak sekolah juga diberi peruntukan memandangkan peringkat antarabangsa merupakan aras yang paling tinggi bagi seseorang pelajar atau kelab di sekolah. Pada pandangan saya, sekolah-sekolah di Malaysia perlu dilibatkan dengan program kolaborasi antarabangsa. Sebagaimana di Thailand, sekolah di sana berebut-rebut untuk menjalankan program pengantarabangsaan, memandangkan sekolah-sekolah di sana diberi merit yang tinggi daripada kerajaan. Saya juga ingin tahu berapa banyak sekolah atau peratusan sekolah-sekolah yang terlibat dalam program kolaborasi antarabangsa pada tahun 2022. Adakah pihak kementerian memberi dorongan kepada sekolah-sekolah luar bandar ataupun pelajar-pelajar di tingkatan 6 untuk terlibat dalam program bersifat antarabangsa? Jadi mohon kementerian meningkatkan peruntukan untuk 061-800 bagi memberi lebih motivasi kepada pelajar dan sekolah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kanga. Saya bagi Yang Berhormat Tenom dulu. Yang Berhormat Tenom. Assalamualaikum dan selamat petang Tuan Pengerusi. Butiran 00201 menengah akademik, butiran 03502 Obuah Soi naik taraf sekolah dan butiran 03900 perolehan tanah pendidikan. Pertama, saya akan membahaskan butiran 00201 menengah akademik berkaitan permohonan pembinaan sekolah baru iaitu SMK Kuala Tomani. Untuk makluman, tapak bagi sekolah ini telah dipersetujui dibina di atas tanah milik Lembaga Industri Getah Sabah yang berkawasan sebanyak 30 hektar dan kini sedang menunggu proses pengesahan tapak dan harga. Namun sekiranya harga tidak memenuhi kriteria oleh kementerian, saya akan mencadang kepada pejabat daerah untuk mencari tapak yang sesuai dan yang paling penting dia jauh daripada ancaman banjir. Pembinaan SMK Kuala Tomani ini penting bagi menangani masalah kesesakan pelajar SMK Kemabong di samping pelajar di kawasan tersebut terpaksa menempuh perjalanan sebanyak 15 sehinggalah 30 km ke SMK Kemabong. Kedua, saya juga memohon agar pihak kementerian dapat membina Dewan Terbuka
di sekolah-sekolah di daerah Tenom yang belum mempunyai dewan bagi kemudahan aktiviti pelajar. Ketiga, saya ingin memanjangkan permohonan 8 buah sekolah yang terlibat banjir besar pada tahun lalu dan memerlukan perhatian dan tindakan segera ke pihak kementerian. Yang pertama, perpindahan Sekolah Kebangsaan Kalangkanar ke Tapak Baharu atas sebab status risiko sering dilanda banjir kerana sekolah tersebut terletak berhampiran sungai. Kedua, permohonan gantian sekolah daif melibatkan Sekolah Kebangsaan Ladang Sapong di mana sekolah ini terlalu daif dan sering kali dilanda banjir lebih 2-3 kali semusim. Dan cadangan supaya sekolah ini dipindah ke kawasan yang lebih selamat daripada banjir. Dan bangunan yang sedia ada pun ialah bangunan kayu. Bangunan bilik guru yang berketinggian lebih 5 kaki, bangunan kayu ini pun sering dinaiki air dan banyak harta benda rosak termasuklah komputer jika sekolah ini dilanda banjir. Ketiga, permohonan penyelenggaraan Sekolah Kebangsaan Inubai di mana banyak kerosakan akibat banjir. Bangunan sekolah juga ialah bangunan kayu. Keempat, permohonan penyelenggaraan Sekolah Kebangsaan Gumisi. Cadangan sekolah ini sudah tidak selamat kerana lokasinya dikelilingi sungai besar yang menyebabkan banjir besar. Kelima, permohonan perpindahan Sekolah Kebangsaan Melalap ke Tapak Baharu di Pekanbaharu Melalap. Memandangkan pada ketika ini, sekolah terpaksa berkongsi tapak dengan sekolah jenis kebangsaan Cina Wunshin. Keenam, permohonan perpindahan Sekolah Kebangsaan Kemabong ke Tapak Baharu yang sudah diluluskan seluas 7 ekar dipercepatkan. Ketujuh, permohonan sumbangan bantuan bagi Sekolah Bantuan Kerajaan SBK kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pada Tenom. Kelapan, permohonan sumbangan bantuan bagi Sekolah Bantuan Kerajaan SBK kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yuk Nam Pal Kemabong. Saya harapkan permohonan sekolah-sekolah ini yang terlibat banjir dapatlah disegerakan oleh pihak kementerian. Butiran 00800 Rumah Guru dan Kuartus Pendidikan. Tuan Pengerusi, untuk makluman di sekolah menengah kebangsaan Intabuan dan juga sekolah kebangsaan Semambu tidak mempunyai kuartus guru. Saya pernah pergi ke sekolah Semambu yang berada terletak di zon bukit di kawasan Dun Kemabong, di mana guru-guru ini terpaksa berulang-alik setiap hari untuk ke sekolah menggunakan motosikal dan motocross akibat tidak ada rumah untuk disewa di kawasan tersebut. Tuan Pengerusi, selain itu saya ingin memanjangkan masalah berkaitan di sekolah-sekolah yang berhampiran di daerah Tenom ini. Yang pertama ialah SMK Citamata dan SMK Kemabong, di mana sekolah ini sering terganggu akibat bekalan air besi yang sering terputus. Kedua, saya ingin menaik taraf dan membina baru jambatan gantung di SK Melalap dan SK Pangi dan SK Semambu. Saya mohon agar jambatan gantung yang sedia ada digunakan sebagai laluan pelajar diganti dengan jambatan konkret kerana jambatan yang sedia ada sering rosak akibat dilanda banjir. Dan ini merupakan satu-satunya laluan utama ke sekolah. Dan untuk ke sekolah tersebut terpaksalah merantasi sungai menggunakan kereta. Jalan ke SK Kelorok yang amat daif dan perlu diberi perhatian oleh pihak kementerian. Jalan ini juga merupakan jalan yang sering digunakan oleh pelajar dan guru-guru dan juga para pelajar. Dan juga saya faham juga bahawa permohonan ini bukanlah di bawah bidang Kementerian Pendidikan. Namun saya berharap supaya Kementerian Pendidikan agar menyokong permohonan daripada pejabat daerah Tenom dan juga pejabat daerah kecil Kemabong agar permohonan-permohonan yang melibatkan kepentingan pelajar ini ke perhubungan ke sekolah-sekolah dapatlah mendapat keutamaan kementerian yang berkenaan dengan adanya sokongan daripada pihak kementerian. Terakhir. Masa sudah tamat, sudah lalu. Okey. Ini sikit ya, butiran 05100 perabot dan peralatan. Saya mohon supaya peralatan seperti meja dan kerusi yang sudah usang diganti yang baru kerana peralatan tersebut sudah tidak selamat lagi untuk digunakan.
Jadi itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Tino mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Tenom. Saya jemput Yang Berhormat Parit Puntah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi. Minta maaf atas kesilapan teknikal dan terima kasih kepada pihak teknisian dan bentara yang telah baik pulih laptop. Ternyata laptop ni dah lama, kena tukar yang baru. Dan masa suntuk harap setiu jangan tanya soalan ya. Merujuk kepada B63 butiran 010400 pengurusan sumber manusia. Guru adalah sumber manusia yang paling penting di sektor pendidikan. Ia perlu diurus dengan mengambil kira beban guru yang sangat berat di sekolah. Kerja-kerja pengurusan sekolah, kurikulum, peperiksaan, aktiviti PIBG dan sebagainya diurus oleh guru sehingga beban tersebut dibawa balik ke rumah. Kami pernah jadi guru, ramai. 15 tahun saya berkhidmat sebagai guru, tahulah bagaimana teruknya sebagai seorang guru. Menteri Pendidikan mungkin tak ada pengalaman jadi guru. Kalau boleh masuk sekolah, ngajar selama seminggu cukup, baru tahu. Jangan buat praktikal macam praktikal mengajar di Dewan Parlimen, dibuat kita macam murid-murid. Masuk sekolah, tengok, rasai bagaimana peritnya dan deritanya guru-guru yang menanggung beban yang sangat berat. Ada guru yang macam dipaksa untuk menjadi warden sekolah. Bekerja hampir 24 jam, malam pun terpaksa berjaga. Apatah lagi kalau ada kes-kes yang melibatkan pelajar, sakit, buli, gaduh dan sebagainya. Esok pagi-pagi, berada pula di kelas untuk mengajar. Guru ada tugas hakiki, mengajar mengikut sukatan pelajaran. Guru setiap hari menyediakan rancangan pengajaran, memberi latihan, memeriksa buku-buku latihan, menyediakan soalan dan memberi skrip jawapan, mengurus aktiviti kurikulum, rumah sokan dan juga terlibat dengan aktiviti PIBG dan bermacam aneka ragam kerja terbeban ke atas bawah guru. Pendek kata, semua cikgu kena buat. Guru juga tidak diberikan alat tulis yang secukupnya. Kalau perlukan fotostat, kena operate sendiri. Kertas cukup, kena beli sendiri. Guna duit sendiri. Nak claim, payah nak dapat. Guru juga terdedah dengan karina iwapa dan masyarakat sekeliling. Hanya kerana guru terpaksa mengambil tindakan tegas ke atas murid, ada kes guru yang dicederakan, diancam, report polis, tindakan mahkamah dan sebagainya. Guru terpaksa menanggung risiko yang berat ini kalau tidak ada pembelaan dari pihak kementerian. Sehubung dengan itu, saya mencadangkan pihak kementerian sudah sampai masanya guru-guru ini dibantu oleh pegawai dan staf lantikan lain bagi mengurus kerja-kerja pengkeranian, pemarkahan dan sebagainya. Ini kerana kerani dan pembantu rendah di sekolah hanya mengurus hal-hal pentadbiran sekolah sahaja. Kadang-kadang guru juga buat kerja perakaunan di sekolah, mengurus kewangan PIBG dan persyaratan yang lain. Di sekolah ada 5 bidang dalam pelaksanaan kurikulum, antaranya bidang kemanusiaan, bidang teknik dan vokasional, bidang sains matematik, bidang agama, bidang bahasa dan sebagainya. Jadi apa salahnya kementerian memikirkan mekanisme menempatkan perjawatan pentadbiran baru bagi setiap bidang yang ada di sekolah. Kalau ada 6 bidang, lantik 6 jawatan bagi membantu guru-guru mengurus hal-hal yang bukan berkaitan pengajaran dan pembelajaran. Ataupun berilah allowance tambahan atas beban tugas yang ditanggung selain gaji basic dan allowance yang lain. Berkaitan warden sekolah, saya bersetuju dengan cadangan daripada Pasir Salak supaya kerajaan mewujudkan perjawatan warden dan pembantu warden sepenuh masa dengan grade N11 hingga N19. Mereka tak perlu mengajar. Jadi warden sepenuh masa. Ini kalau guru juga warden, sudahlah tidak padat dengan allowance warden, tugasnya amat berat, cuti pun macam tak cuti apabila pelajar-pelajar menghadiri peperiksaan. Warden tidak ada peluang untuk bercuti. Seterusnya butiran 040500 Majlis Peperiksaan Malaysia berkaitan pengawas peperiksaan. Saya dapat makluman ada cadangan pihak menteri untuk pengawas peperiksaan ditawarkan kepada orang luar yang bukan warga guru seperti pelajar IPT yang bercuti atau para graduan yang belum mendapat pekerjaan. Dan bilakah ianya dilaksanakan? Merujuk kepada butiran 010300 pembangunan infrastruktur. Dalam senarai projek RMK11 ada disebut berkaitan pembinaan sekolah baru 36 bilik darjah dan lain kemudahan di Sekolah Kebangsaan Pelangi Perdana Paribunta di kawasan saya. Dengan peruntukan yang diluluskan 54 juta. Tarikh mula projek 2018 dan tarikh dijangka siap 12 Disember 2023. Namun sehingga sekarang tak ada tanda bangunan itu mula di mana. Sekarang ada tapak sahaja. Jadi apa status projek tersebut sekarang? Rakyat Paribunta dan penduduk setempat ingin tahu perkembangan projek ini. Yang terakhir, butiran 0300 operasi pendidikan. Nisbah guru sekarang, terutama sekolah harian, satu guru jaga 35 hingga 40 murid. Jadi saya cadangkan supaya dikurangkan satu guru bersamaan dengan 25 murid sebagaimana pelaksanaan nisbah guru murid di sekolah asrama penuh.
supaya lebih berkesan untuk pelaksanaan PNP dalam bilik darjah. Kelas lebih kondusif dan tidak sesak. Bajet perlu dipikirkan untuk keceriaan bilik darjah yang menyenangkan murid dan guru. Akhir sekali, butiran 010200 pengurus kewangan akaun. Saya dipahamkan grade 56 untuk jawatan pengetua telah diperkenalkan oleh PM ke-6 iaitu Datuk Seri Razif Tun Razak sebagai waktu itu dan diperjuangkan oleh Majlis Pengetua Sekolah-Sekolah Menengah. Harap grade gaji baru untuk pengetua yang banyak tugas di sekolah perlu diangkat semula sebagaimana cadangan PM6 yang terdahulu demi kebaikan pengetua, guru-guru dan seluruh warga sekolah itu sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Paripunta. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Krau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Butiran 010300 pembangunan infrastruktur. Dah banyak disebut tadi, cuma saya nak menambah supaya kementerian dapat membuat satu kajian terperinci bagaimana kaedah untuk mengurangkan kos sebagaimana yang dibentangkan oleh Puchong pada peringkat awal tadi, perbelanjaan yang melampaui batas kebiasaan. Saya juga ada sekolah dan terlibat dalam struktur pembinaan sampai ke yang akhir. Dapat mengetahui bahawa peruntukan ataupun bajet-bajet yang dibuat untuk sekolah itu terlalu tinggi. Sebab itu kementerian perlu mengkaji tentang apa yang sepatutnya dilakukan bagi mengurangkan kos. Terutama kita pernah dikejutkan dengan laporan audit yang mendedahkan seumpamanya mentol yang berharga belasan ringgit tetapi diklaim dengan harga ratusan ringgit. Ini perlu dielakkan. Butiran 040500 Majlis Peperiksaan Malaysia. Saya mencadangkan akibat daripada mereka yang diambil untuk peperiksaan adalah di kalangan guru-guru agar mereka ini dinaikkan allowance pemeriksaan kertas kerana mereka terpaksa menggunakan masa, talian internet dan sebagainya yang mengambil masa yang biasa mereka gunakan. 00300 pendidikan dan latihan teknik vocational. Peruntukan pada tahun ini meningkat sebanyak 51.6% yang berjumlah 212.7 juta ringgit. Saya mohon perincian di Parlimen manakah akan ditubuhkan TVET yang terbaru dan mohon perkenan cadangan saya ini agar Kuala Krau termasuk dalam senarai tersebut. 00800 rumah guru dan kuartus yang juga disentuh oleh Yang Berhormat yang lain. Pertambahan sebanyak 35 juta ini berbanding tahun lepas merupakan jatuh jumlah yang besar. Cuma yang menimbulkan persoalan bagaimana pula dengan kuartus-kuartus yang terbiar. Seumpamanya di Kuala Krau terdapat 64 unit yang telah tidak diduduki selama lebih daripada 7 tahun. Saya mencadangkan agar satu kajian dibuat sebelum membina kuartus baru atau kajian lokasi supaya tidak berlaku kuartus yang tidak diduduki lantaran ketidaksesuaian lokasi. Yang kedua, bagi kuartus-kuartus yang tidak diduduki supaya ia dapat digunakan oleh mereka yang bukan guru dan juga terlibat dengan sektor pendidikan. 03502 ubah suai naik taraf sekolah dan ubah suai naik taraf institut pendidikan. Saya melihat pada buku laporan peruntukannya hanya dalam 200,000. Jadi saya nak minta penjelasan macam mana 200,000 ni untuk baik pulih institusi ni. Ya. Sedangkan kalau kita tengok terdapat 830 sekolah NOF dan akan memberikan keutamaan pada skala 6 dan 7. 04001 program beasiswa dan penajaan. Peruntukan diwujudkan sebanyak 429 juta. Jadi mohon perincian daripada kementerian. Adakah peruntukan ini akan dipecahkan mengikut parlimen ataupun tertakluk kepada syarat yang bakal diperincikan oleh pihak kementerian? Dan adakah terdapat pecahan khusus pemberian beasiswa kepada golongan bumi putera dan juga orang asli daripada peruntukan ini? Dan yang terakhir adalah permohonan supaya diwujudkan Dewan Serbaguna di Sekolah Menengah Kerbau yang sehingga hari ini masih tidak ada Dewan Serbaguna untuk digunakan bagi kegunaan yang sepatutnya. Tuan Pengerusi dan Menteri, saya juga ingin mengenengahkan satu permasalahan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.
Saya mohon Yang Berhormat Menteri memberikan penjelasan status terkini beberapa peratus pencapaian daripada setiap gelombang dan adakah PPPM ini akan disemak untuk selaraskan pada tahun berikutnya. Yang kedua, adakah inisiatif STEM ini dilaksanakan secara menyeluruh di semua sekolah dan di kawasan termasuk luar bandar. Dan dalam pelan PPPM, antara intipati yang digariskan termasuk STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik yang bersasar inovasi di pelbagai peringkat. Saya mohon Yang Berhormat Menteri nyatakan apakah pencapaian daripada inisiatif STEM yang telah dilaksanakan bagi tempoh 10 tahun daripada tahun 2013 ke tahun 2022. Terakhir, saya mengucapkan tahniah pada Yang Berhormat Menteri yang tunggu daripada mula sampai habis perbahasan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krau. Saya jemput Yang Berhormat Rasa. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi atas peluang yang diberikan untuk Kementerian Pendidikan pada petang ini. Yang pertama, saya ucapkan tahniah kepada KPM kerana sekali lagi mendapat peruntukan yang tertinggi iaitu sebanyak 55 bilion daripada keseluruhan belanjawan pada kali ini, terutamanya peruntukan pembangunan iaitu di bawah P63 kenaikan 13% kepada 5.69 bilion pada kali ini. Perkara pertama yang saya nak sebutkan iaitu di bawah B63 030000 di bawah tajuk Operasi Pendidikan. Saya nampak 40 bilion, kita tahu kita ada ramai guru dengan bilangan jawatan 513,290 orang. Lebih setengah juta. Cuma saya nampak tak ada kenaikan ataupun pertambahan bilangan guru dan pada hakikatnya semua jenis sekolah yang kita ada, tak kira SMK, SK, SJKC atau SJKT, semuanya menghadapi masalah kekurangan guru. Saya nak tanya pada pihak Yang Berhormat Menteri, apakah ada apa-apa cara pengambilan tak kira secara tetap ataupun kontrak untuk mengatasi masalah yang dihadapi pada masa ini. Sebab bagi saya ia cukup mustahak sekiranya kita gagal mengatasi masalah kekurangan guru ini. Macam mana proses pembelajaran tersebut dapat berlangsung dengan lancar tanpa membebankan guru-guru yang sedia ada di sekolah pada ketika ini. Dan di bawah tajuk yang sama juga, saya nak mohon sekali lagi kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia supaya mengkaji keperluan tahun bila sesi permulaan persekolahan baru akan dikembalikan ke bulan Januari. Kita tahu 2 tahun kebelakangan ini disebabkan pandemik, sesi permulaan terpaksa ditolak ke bulan Mac. Ya, seperti mana yang berlaku pada minggu lepas. Saya mohon kementerian supaya buat perencanaan dan perancangan awal agar takwin persekolahan kalau boleh. Saya tahu 2024 mungkin memang tak mungkin. Paling awal pun 2025 ataupun 2026 kena dikembalikan permulaan sesi persekolahan baru kepada bulan Januari. Saya mohon supaya Yang Berhormat Menteri boleh membuat pengumuman awal untuk membolehkan bukan saja warga pendidik, ini suara daripada warga pendidik dan juga ibu bapa, untuk mereka membuat perancangan. Dan saya yakin Yang Berhormat Menteri cukup prihatin terhadap perkara ini. Dan berkaitan dengan putiran yang sama juga, saya nak tanya, setakat ni ada tak apa-apa masalah sebab minggu lepas sesi persekolahan baru dah bermula, ada tak anak-anak stateless tanpa kewarganegaraan yang tidak mempunyai hak kewarganegaraan yang ditolak daripada masuki sekolah? Sebab kita tak mahu anak-anak ini yang dalam proses memohon kewarganegaraan tercicir pendidikan mereka. Itu soal kewarganegaraan, itu KDN, itu memang ambil masa, kita sedia maklum. Tapi soal mereka mendapat benda asas iaitu hak mereka terhadap pendidikan tidak boleh dinafikan ataupun keciciran. Putiran seterusnya 00102 dan 00201. Saya nampak untuk rendam akademik dan menengah akademik sebanyak 1 bilion 229 juta. Kalau kita tolak 920 juta untuk pembangunan ataupun pembinaan semula sekolah daif yang berjumlah 380 buah yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini, masih ada 309 juta. Saya nak tanya kepada KPM, macam mana agihannya terhadap 309 juta peruntukan ini? Apakah ia akan diberikan secara sama rata ataupun ada apa-apa mekanisme, kriteria khas untuk diagihkan kepada sekolah-sekolah lain yang tidak termasuk dalam kategori sekolah-sekolah daif? Tajuk seterusnya adalah di bawah
01300 di bawah pendidikan khas. Saya ucapkan syabas dan tahniah, terima kasih kepada KPM yang sebelum ni, kalau tahun sebelumnya hanya 32 juta saja peruntukan, tahun ni 88 juta. Satu anjakan yang baik sebab kita tak mau ada mana-mana anak kita yang mempunyai keupayaan khas, kelainan keupayaan tercicir daripada arus perdana pendidikan kita. Saya nak tanya, macam manakah peruntukan yang besar ini akan dapat mempandu sekolah? Apakah ia untuk tujuan untuk sekolah-sekolah yang tak ada kelas PPKI sekarang ni mewujudkan kelas PPKI ataupun ada apa-apa program khas? Dan ada perkara terakhir sebelum berakhir Tuan Pengerusi adalah di bawah tajuk 04800 berkenaan dengan sistem pengkomputeran sekolah dan 05100 perabot dan peralatan sekolah. Saya nak tanya pada pihak kementerian, saya menyambut baik ada lonjakan yang besar yang berkenaan dengan perabot dan peralatan tersebut. Tahun sebelum ni tak ada, tahun ni 100 juta. Apakah 100 juta itu? Saya nak berkongsi satu perkara. Untuk Parlimen Rasa, sejak tahun 2018 kali pertama saya menjadi ahli parlimen, daripada hampir 60 sekolah yang ada di bawah Parlimen Rasa, hampir separuh, hampir 30 sekolah pernah mendapat bantuan ataupun peruntukan kerusi meja murid daripada saya. Apakah ia untuk tujuan sebegini? Kalau ia untuk tujuan untuk membekalkan meja, kerusi dan juga perabot kepada sekolah, saya amat-amat mengalu-alukan, dan sebab banyak lagi sekolah yang mempunyai keperluan sebegini. Begitu juga dengan tajuk tadi yang berkenaan dengan komputer. Sebab saya nampak 5 juta kali ini naik kepada 274 juta. Saya mohon, apakah ia untuk mewujudkan bilik ICT ataupun untuk tujuan pentadbiran di pejabat? Itu saja dengan masa yang ada. Terima kasih Tuan Pengerusi atas peluang yang diberikan. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Saya jemput Yang Berhormat Parit. Terima kasih Puan Pengerusi. Pada bulan yang mulia, bulan penurunan Al-Quran ini, saya ingin mendahulukan ucapan saya dengan membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran. Yang pertamanya firman Allah Ta'ala, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, yakni berlaku kikir atau kedekut. Dan jangan pula engkau menghulurkan secara berlebihan, yang membazir, sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Firman Allah dalam ayat yang lain, surah Al-Furqan ayat 67, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang beriman, mereka apabila membelanjakan harta mereka, mereka tidak melakukan berlebihan dan tidak pula kikir, yakni kedekut. Perbelanjaan mereka adalah pertengahan di antara keduanya. Dalam ayat yang lain, surah Al-Isra ayat 27, Allah Ta'ala berfirman, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Merujuk kepada Kepala B63 butiran 010300 pembangunan infrastruktur, saya ingin memaklumkan bahawa bilangan kawasan perumahan di Sri Iskandar telah berlaku mendadak pertambahan perumahan di situ, mengakibatkan bilangan murid juga naik mendadak. Akibatnya sekolah-sekolah rendah, antaranya SK Sri Iskandar, SK Iskandar Perdana, begitu juga di Parlimen berhampiran di SK Sri Tronoh telah terkesan dengan sangat teruk apabila limpahan murid yang meningkat secara mendadak. Oleh itu saya memohon disegerakan pembinaan bangunan tambahan bagi sekolah-sekolah ini. Juga saya memohon supaya dibina satu sekolah baru di Bandar Universiti yang telah mempunyai lot tanah yang diperuntukkan bagi pembinaan sekolah tapi masih lagi belum dibina, sedangkan perumahan di situ telah pun melepasi 33,000 buah rumah. Puan Pengerusi, di Parlimen saya juga terdapat beberapa sekolah yang terpaksa mengadakan 2 sesi akibat daripada pertambahan penduduk yang begitu mendadak. Berkaitan dengan SKM pula, tadi ketidakcukupan tempat belajar, yang ini pula berlebihan. Ini pula adalah pemanziran. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya seimbang dalam perbelanjaan kita. Tidak terlalu boros, tidak juga terlalu kedekut. SKM di Parlimen Parit terdapat 26 buah sekolah kurang murid. Ada 26 buah sekolah. Saya bagi satu contoh, SK
SJKC, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chonghua Parit. Ada 26 pelajar saja. Pelajar Cina walaupun dia sekolah Cina hanya ada 5 orang. 21 orang lagi adalah dari kalangan pelajar Melayu dan India. Sedangkan guru ada 10 orang. Ini pembaziran. Pelajar 26 orang, guru 10 orang, 9 orang guru daripada bangsa Cina, 1 Melayu. Jadi mohon disegerakan langkah-langkah untuk mengatasi pembaziran ini. 26 sekolah kurang murid SKM di Parlimen Parit, ini satu pembaziran. Begitu juga kuartus-kuartus guru disebut oleh Kuala Kerau tadi. Sama juga berlaku di Parit. Kuartus guru Kampung Sadang, Sungai Ranggam, Pulau Tiga Kiri yang terbiar kosong. Jadi minta pihak kementerian fikirkan apa cara supaya jangan berlaku pembaziran. Perkara ini akan ditanya di akhirat nanti. Tugas kita tidak laksanakan, kecuaian kita dalam melaksanakan tugas. Ini satu perkara yang penting. Boleh kita bagi pada asnaf, kita sewakan dengan harga yang rendah dan sebagainya. Bagi mak tahfiz untuk sewa dan sebagainya. Ada banyak cara untuk kita manfaatkan kuartus guru yang telah kita bina. Puan Pengerusi, berkaitan dengan perkara 010600 tajaan pendidikan. Mulai tahun taksiran 2023. Parit. Ya. Minta lawan sikit. Setengah minit. Nak minta pandangan daripada Parit kuartus-kuartus guru yang abandon, yang rosak banyak di seluruh Malaysia, yang habis beratus-ratus juta ni. Adakah perancangan kerajaan untuk nak ambil alih ataupun nak selesaikan, serah kepada PPR? Ya, mohon supaya cari jalan penyelesaian. Terima kasih. Masukkan dalam ucapan saya. Skim simpanan pendidikan nasional SSPN tidak lagi, pencarumnya tidak lagi layak menuntut pelepasan cukai individu sehingga RM8,000. Perkara ini memberikan kesan kepada pencarum-pencarum SSPN, di mana di kalangan mereka kebanyakannya adalah M40. Suami isteri RM8,000. Jadi saya memohon pihak kerajaan mempertimbangkan semula ketetapan ini bagi memastikan bebanan rakyat dalam menabung kepada pendidikan generasi akan datang terus bertambah dan menjamin anak-anak mereka. Jadi mohon pencerahan. Kita bersempati dengan nasib rakyat kita. Hari ini, saban hari, satu persatu berita-berita duka cita diterima oleh rakyat. Di mana kita terima berita SSPN tidak lagi mendapat pelepasan cukai RM8,000 sebagaimana yang diberikan. Begitu juga skim rumah pertamaku yang dimansuhkan, kenaikan harga barang. Begitu juga dengan KBSP bersasar yang tidak dapat dikeluarkan. Begitu juga dengan kenaikan kos menunaikan haji dan umrah. Begitu juga berbagai-bagai perkara yang merunsingkan rakyat. Jadi satu persatu tidak ada khabar gembira yang diterima oleh rakyat akhir-akhir ini. Yang hanya adalah kita dengar TPM kita dapat pasport dan PM kita boleh keluar negara setiap hari. Itu saja khabar gembira. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Parit. Dipersilakan Yang Berhormat Batang Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Pengerusi. Butiran 03700 Program Pembangunan Luar Bandar Sabah dan Sarawak. Saya berterima kasih di atas jawapan Yang Berhormat Menteri Pendidikan semasa penggulungan di peringkat dasar berkenaan kelulusan untuk pembinaan baharu dan penaik tarafan sekolah-sekolah daif di Parlimen Batang Lupa. Dalam soal pembinaan sekolah-sekolah baharu, saya ingin menyarankan kepada pihak kementerian untuk mengutamakan isu keselamatan struktur bangunan sekolah-sekolah yang sedang dan akan dibina, terutamanya di kawasan luar bandar, supaya sekolah-sekolah tersebut dapat digunakan untuk tempoh masa yang lama. Pada masa yang sama, saya juga ingin bertanya, berapakah peruntukan yang akan disalurkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan sekolah-sekolah sedia ada di Sarawak? Ini kerana banyak sekolah-sekolah usang di kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak, termasuk di Parlimen Batang Lupa, yang memerlukan kerja-kerja penyelenggaraan dari segi struktur bangunan, perpaipan dan pendawaian. Butiran 05100 perabot dan peralatan yang buat julung kalinya diperuntukkan sebanyak 100 juta di bawah belanjawan kali ini. Besarlah harapan saya agar sekolah-sekolah di kawasan luar bandar
termasuk di Batang Lupar akan mendapat manfaat daripada peruntukan ini. Kebanyakan bilik darjah di kawasan luar bandar memerlukan perabot dan peralatan yang baru demi untuk keselesaan para pelajar selain menjamin kelangsungan proses pengajaran dan pembelajaran. 00800 rumah guru dan kuartus pendidikan. Baru-baru ini didedahkan bahawa terdapat sejumlah 18,740 kuartus guru yang tidak diduduki di seluruh negara. Saya ingin mendapatkan perincian daripada kementerian mengenai berapakah daripada jumlah kuartus tersebut yang terletak di sekolah-sekolah luar bandar dan pedalaman Sarawak. Saya berharap agar pihak kementerian dapat menaik taraf dan membina baharu kuartus-kuartus guru yang usang dan tidak selamat diduduki, terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Ini kerana guru-guru yang ditugaskan ke kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah dan Sarawak kebanyakannya tidak mempunyai pilihan pun untuk menyewa di luar, khususnya guru-guru yang ditugaskan ke kampung dan rumah-rumah panjang yang terpencil. Butiran 040-100 bahan pengajaran dan pembelajaran. Berapa banyakkah daripada peruntukan ini yang akan disalurkan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran sekolah-sekolah di kawasan luar bandar Sabah dan Sarawak, dan apakah bentuk bahan yang akan dibekalkan? Bagi saya, butiran ini amat penting dalam usaha untuk menyeragamkan kualiti pendidikan yang disampaikan agar pelajar-pelajar di kawasan luar bandar dan pedalaman tidak terus ketinggalan. Butiran 04600 sistem pengkomputeran sekolah dan institusi pendidikan. Saya ingin memohon perincian daripada kementerian mengenai sekolah-sekolah di Batang Lupar yang akan menerima manfaat dan bantuan untuk sistem pengkomputeran di bawah butiran ini. Selain melengkapkan sekolah-sekolah dengan sistem pengkomputeran, saya juga ingin bertanya apakah rancangan dan usaha kementerian ke arah mendigitalisasi sistem pendidikan di sekolah-sekolah luar bandar dan pedalaman Sarawak di bawah belanjawan kali ini memandangkan masih banyak sekolah-sekolah di kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak yang berdepan dengan masalah capaian internet yang lemah dan tidak stabil. Butiran 03900 perolehan tanah pendidikan. Januari tahun ini Perdana Menteri telah mengatakan bahawasanya kerajaan Persekutuan bersetuju untuk mengembalikan tanah milik kerajaan negeri yang dipajak untuk tujuan pembangunan awam sekiranya tiada sebarang projek dilaksanakan di tanah terlibat dalam tempoh 3 bulan. Perdana Menteri juga mengatakan ia perlu dikembalikan kepada negeri dalam tempoh tersebut sekiranya tiada tanda ia akan digunakan atau dibangunkan sebarang projek dalam tempoh 3 bulan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Menteri, di kawasan saya ambil contoh di SK Pusa dan SK Beladin yang telah dibuat sekolah baru tetapi sekolah lama masih lagi terbiar dan sekolah tersebut sekarang tidak diambil endah dan kebanyakan perabot kayu-kayu di kawasan sekolah berkenaan telah divandalisme dan dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Saya mohon kementerian melihat isu ini supaya sekolah yang tidak diguna pakai ini dapat dikembalikan semula kepada Sarawak tanahnya dan bangunannya untuk kita manfaatkan untuk aktiviti-aktiviti penduduk di kawasan berkenaan. Saya juga ingin bersetuju dengan pendapat YB Kelang yang sebentar tadi yang mencadangkan untuk kita mengembalikan peperiksaan yang sebelum ini dimansuhkan. Umpamanya peperiksaan saya lihat UPSR. Kita perlu melihat di peringkat rendah ini kita mesti mewujudkan satu peperiksaan untuk mengukur tahap kemampuan pelajar-pelajar di peringkat rendah. Sekiranya tidak diwujudkan peperiksaan di peringkat rendah, sukar untuk kita melihat kemampuan pelajar ini yang dari darjah 1 hingga darjah 6. Walaupun kita tahu ada peperiksaan atau pentaksiran berasaskan sekolah, tapi saya mohon UPSR ini diwujudkan semula untuk kita melihat keseluruhan pencapaian murid-murid kita di peringkat rendah.
Akhir kata, saya berterima kasih di atas komitmen pihak kementerian untuk membangunkan sekolah-sekolah dan membaik pulih kualiti pendidikan di luar bandar Sabah dan Sarawak. InsyaAllah di masa akan datang dengan lebih banyak usaha untuk membangunkan sekolah di Sabah dan Sarawak, diharap agar lebih ramai calon guru yang berminat, ikhlas dan sudi untuk menerima penempatan bertugas dan menabur bakti untuk mendidik anak-anak negeri kami ataupun wilayah kami, baik di bandar maupun di pedalaman. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bintang Lupa. Dipersilakan Yang Berhormat Arau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa orang Malaysia dan juga orang muda. Datuk Seri Pengurusi ataupun nama tim timbangannya Abang Misai. Orang Perlis, satu wanita bernama Malaysia, dia kirim salam kepada Abang Misai. Dia kata Abang Misai pandai mengendalikan mesyuarat. Kecuali perkara 36.4 sekejap lagi saya akan timbulkan. Ya. Yang pertama sekali ialah yang saya nak cakap pada hari ini ialah kuotas. Seperti kawan-kawan semua dah cakap tadi. Iaitu kita ada 47,947 kuotas, berpenghuni 29,207. Kemudian tidak berpenghuni 18,740. Kalau kita bagi sewa, Yang Berhormat, Yang Berhormat, kalau kita bagi sewa sebulan 500, berarti kita akan dapat 9,270,000 begitu. Maka kita 9 juta kita dapat kalau kita bagi sewa. Sekarang ni masalahnya tiap-tiap kali kita nak tukarkan nak tukarkan pemikiran daripada sewa kepada guru kepada orang lain, kita akan mengasah. Bukan, dah lama ni diputuskan ni, bukan baru, dah lama. Saya nak beritahu Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat tak boleh buat yang ni, kalau kami memerintah, kami akan pastikan ia akan disewa. Dan kerajaan dapat 9 juta Yang Berhormat, 9 juta. Yang Berhormat kata tak boleh, saya boleh tunjuk cara-cara. Tapi sekarang masa tak cukup. Cara-cara bagaimana kita boleh dapat 9 juta Yang Berhormat. Sebab Yang Berhormat tidak pada pengalaman mengajar, tidak berniaga pun mungkin tak tahu, Wallahualam. Tapi saya nak beritahu, kalau kita sewa kepada umum, jangan buat keputusan lama sangat. Ya Mat, kita buat keputusan cepat supaya yang ini tidak kosong. Sebab dalam Islam hukum bazir itu berdosa Yang Mat. Kena ingat. Bulan puasa ni saya nak cakap bahawa kami nak bagi tahu, kami akan bertekad bahawa kalau kami memerintah, kita akan sewakan perkara ini. Yang kedua Yang Berhormat, butiran 03000. Yang Berhormat jangan marah, saya hari ini baru nak berdepan Yang Berhormat. Iaitu Yang Berhormat, ini telah dicakapkan oleh Rasah tadi. Saya nak menyokong dia supaya kita normalkan semula persekolahan bermula bulan Januari. Pemikiran rakyat Malaysia, Yang Berhormat saya, bulan Januari itu bila pakai baju sekolah dibeli bulan Disember, bulan Januari kita masuk sekolah dan sebagainya. Tak apa, ini akan mengambil masa sikit. Dan walaupun ada perancangan bahawa kita akan normalkan. Yang berikutnya butiran yang sama 03000 operasi pendidikan. Ini guru Yang Berhormat. Ini saya dah sebut di Dewan ini banyak kali. Tapi semasa saya masuk pemerintah sekejap itu tak sempat juga nak buat. Saya harap Yang Berhormat tuan tengok ni balik tentang guru disiplin dan juga warden tadi. Warden tadi telah ada cadangan supaya dibagi kerja sepenuh masa. Ni guru disiplin. Zaman dulu masa saya belajar, saya pelajar hebat Yang Berhormat. Sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian pergi sekolah tingkatan 6, pergi Universiti Melaya, pergi IIS di Holland, balik buat PhD di Universiti Utara. Kira sakan juga melalui proses pendidikan yang panjang bersama dengan sebagai ahli politik yang lama. Yang Berhormat, dulu kami tidak ada guru disiplin di sekolah. Dulu semua guru tu guru disiplin. Jadi dengan itu semua budak-budak takut, anak-anak sekolah takut dan hormat kepada guru-guru. Sekarang ni dia hanya cari guru disiplin saja. Bagaimana kita ada guru disiplin, tapi kita isiarkan semua guru-guru di sekolah adalah guru disiplin. Kemudian pengurusan sukan 06200. Yang Berhormat, saya presiden sukan kepada 2 pertubuhan sukan. Jadi semua ni atlet ni adalah datang daripada sekolah. Jadi peruntukan 20 juta terlampau kecil Yang Berhormat. Saya cadangkan 100 juta. Tapi kalau Yang Berhormat tak boleh, tidak ada masalah. Kalau kami memerintah, kita akan bagi 100 juta. Kemudian 0406000 DBP dan juga 0600300 mempertabatkan bahasa Malaysia dan juga memkukuhkan bahasa Inggeris. Kalau Yang Berhormat tengok, Yang Berhormat speaker boleh tengok di buku ni kan, tengok buku peruntukan ni.
kita ada buku ni ya, di bawah apa tu, di bawah pengukuhan operasi pendidikan, dia ada senarai senarai apa tu, senarai jawatankuasa atau jabatan. Tapi tiba-tiba muncul DBP. DBP ni adalah sebuah badan berkanun, muncul di dalam bajet ni, dia satu-satu ya, seorang-seorang. Jadi itu sebab saya nampak macam DBP ni, seperti kawan saya sebutkan tadi, macam kurang diberi perhatian. Saya minta martabatkan balik apa tu DBP seperti zaman dulu. Dulu Yang Berhormat, kami tak bahan pembacaan korang, tiap-tiap bulan tunggu Dewan Masyarakat. Dewan Masyarakat saya kumpulkan dan saya baca. Ada setengah cerita-cerita yang menarik itu saya ulang berkali-kali untuk jadi bahan ucapan di tempat lain. Jadi tiba-tiba sekarang ni benda tu dah hilang daripada kehebatannya zaman dulu. Yang Berhormat, kita ada peruntukan yang besar mempertabatkan bahasa Malaysia. Akhir sekali ya. Sikit saya tentang DBP tadi, apa yang Berhormat bersetuju polisi pendidikan yang berubah-ubah tentang sistem pelajaran, sekejap 2 bahasa, sekejap 3 bahasa dan sebagainya dalam pelajaran matematik dan sains menyebabkan fungsi DBP dah hilang fokus kerana tidak letakkan jajaran pendidikan bahasa Malaysia yang sepenuhnya. Kepada Timbalan Presiden, saya walak masuk sebahagian pada ucapan itu. Jadi Dewan Bahasa hilang dia punya tu sinar. Tapi sekarang ni masa Yang Berhormat jadi Perdana Menteri, dia telah memertabatkan bahasa Melayu dengan hebatnya. Dia pakai baju Melayu dan berucap dalam bahasa Malaysia di United Nations, di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan selepas tu kalau ada perjumpaan dengan mana-mana pemimpin dunia, dia menggunakan bahasa Malaysia. Sekarang saya tak pasti, tapi saya rasa macam tidak diikuti lagi. Yang Berhormat, mempertabatkan bahasa Malaysia ini dalam perlembagaan. Kita kena buat ya. Kita dalam perlembagaan dan badan yang patut mengelolakan bahasa Malaysia ini Dewan Bahasa. Saya minta apa yang telah dibuat oleh BERA itu disambung terus supaya bahasa Malaysia dimartabatkan. Ini adalah satu medium untuk penyatuan bangsa, untuk membolehkan kita semua bersatu padu, bukan cakap dan hidup penuh dengan kepura-puraan. Kita nak supaya hidup dengan realiti dan mempertahankan bahasa Malaysia. Terima kasih Datuk Pengerusi, semoga Allah berkati di bulan puasa. Mohon maaf kalau tersalah terkasar bahasa. Dipersilakan Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih ya Tuan Pengerusi. Tuaran bangkit untuk turut serta membahaskan rang undang-undang Perbekalan 2023 peringkat jawatankuasa Kementerian Pendidikan bagi maksud pembangunan 63 butiran 00 700 Institut Pendidikan Guru, pembangunan kompetensi guru yang telah diberi peruntukan sebanyak 55.932.200 yaitu 0,98% daripada jumlah peruntukan pembangunan. Untuk Kementerian Pendidikan yaitu RM5.690.794.700. Jumlah itu juga jauh lebih besar daripada peruntukan tahun lepas yaitu hanya RM30.561.286. Tuan Pengerusi, iklan pengambilan calon guru tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia, Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Institut Pendidikan Guru IPG telah diwar-warkan ke dalam pelbagai media elektronik dan cetak. Permohonan dibuka bermula 15 Mac 2023 dan tarikh tutup adalah 14 April 2023. Pengambilan ini melibatkan calon-calon SPM tahun 2020, 2021 dan 2022 berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam. Berdasarkan iklan yang dikeluarkan, bidang pengkhususan ditawarkan adalah Sekolah Kebangsaan 13 bidang, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SCKC 16 bidang, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SCKT 7 bidang, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas SKPK 4 bidang. Penelitian terhadap bidang pengkhususan yang diiklankan untuk pengambilan guru tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia, Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP
2023 didapati tidak ada disenaraikan pengambilan calon guru untuk bidang pengkhususan bahasa etnik, yaitu bahasa Kadazan Dusun, bahasa Iban, dan bahasa Semai. Dalam perbahasan tahun lepas di Dewan Yang Mulia ini, saya juga menyatakan perkara ini dan saya berharap dengan kerajaan perpaduan ini dimasukkan pada kali ini. Tetapi saya lihat dalam pengambilan guru, tajaan Kementerian Pendidikan dalam PSM tahun 2022 dapat tidak ada tahun lepas, ya. Dan kali ini tidak juga disenaraikan ketiga-tiga bahasa itu. Dan saya ingin bertanya, apakah yang telah terjadi? Apakah pegawai-pegawai tidak mendengar apa yang kita nyatakan dalam tahun lepas dan tidak ada perubahan pada kali ini? Kenapa ini tidak diambil kira, sedangkan perbelanjaan dia melibatkan hanya 1,5 juta untuk 5 tahun. Ya, Kota Belud, silakan. Mohon mencelah. Butiran yang sama 03700, saya ingin tanya dengan YB Menteri, apakah jaminan bahawa sekolah-sekolah yang kita letakkan yang sudah diluluskan dalam RP3 RMK 12 di Kota Belud ada 7 sekolah, SK Tamu Darat, SK Peladuk, SK Kebayau, SK Tombotuan, SK Tambulian, SK Kaum, SK Sembirai dapat diusahakan dan dibuat pada tahun ini juga, kerana ada 2 sekolah di Kota Belud pada lulus pada RMK 12 RP1 which is SK Kelawar dan SK Toguson, tapi sampai sekarang belum dibuat lagi. Terima kasih. Okey, Tuan Pengerusi yang berhormat Kota Belud tiada peluang, jadi saya masukkan dalam ucapan saya lah. Bagi Kota Belud, ya. Tuan Pengerusi, kunci utama dalam kerajaan pada hari ini saya percaya terletak pada perkataan perpaduan. Malahan konsep Malaysia Madani itu sendiri dengan izin adalah bertunjukkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian, menjadi pemacu kewujudan masyarakat maju dan bertamadun berdasarkan ilmu pengetahuan, tradisi, khazanah dan kearifan tempatan. Namun demikian, berdasarkan kepada fakta pengambilan PSMP IPG tahun ini 2023, nampaknya apa yang telah dicanang-canangkan seluruh pelosok negara ini kelihatannya hanya cakap-cakap biasa. Kita bercakap mengenai perpaduan. Kita bercakap mengenai Malaysia Madani meraihkan kepelbagaian, pemacu kewujudan masyarakat maju dan bertamadun berdasarkan pengetahuan, tetapi akhirnya langsung tidak ada. Langsung tidak ada disenaraikan pengambilan untuk bahasa Kadazan Dusun, bahasa Iban dan bahasa Semai di IPG yang selama ini memang ada. Adakah ini yang dimaksudkan perpaduan? Adakah ini yang dikatakan sebagai meraihkan kepelbagaian? Sebab itulah Tuan sekali lagi bertanya, apakah perancangan pihak Kementerian Pendidikan khusus untuk pengajaran bahasa etnik, yaitu bahasa Kadazan Dusun, bahasa Iban, dan bahasa Semai itu di sekolah kebangsaan dan di sekolah menengah kebangsaan pada masa depan. Apa dasarnya? Apa selepas ini apa mau dibuat? Sebab di IPG Ken Tuaran memang pensyarat-pensyarat tertunggu-tunggu untuk pengambilan, tapi tidak ada pengambilan guru-guru guru yang baru. Mengapakah bidang pengkhususan bahasa etnik, yaitu bahasa Kadazan Dusun, bahasa Iban, dan bahasa Semai tidak ditawarkan dalam pengambilan guru tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia, program ijazah sarjana muda perguruan pada tahun lepas 22 dan juga pada tahun ini 2023. Seterusnya butiran 060-700 proyek khas murid sekolah berasrama penuh. Pada ketika ini Sekolah Menengah Sains berasrama penuh Sabah beroperasi di bangunan lama Institut Perguruan Ken Tuaran. Namun saya ingin bertanya, kenapa calon-calon pelajar yang masuk ke sekolah berasrama penuh ini perlu dihantar ke Sekolah Menengah Sains berasrama penuh di Hadatu yang jauh, ya? Dalam keadaan kos sara hidup yang tinggi sekarang ini, Tuan mencadangkan kepada semua calon-calon yang dekatlah di Tuaran kah, di Sepanggar kah, yang dekat-dekat itu hantar saja di Sekolah Menengah Sains Asrama Penuh Sabah di Tuaran. Ya. Saya yang berhormat Tuaran Gulung. Ya, ini pindik sudah. Saya juga sedikit dalam butiran 03700 program pembangunan Lobanan Desa dan Sarawak. Ya, semasa dalam perbahasan peringkat dasar Tuaran menyatakan 45 buah daripada 85 buah sekolah di PPD Tuaran adalah daif. 7 daripadanya berstatus 7 dan selainnya adalah berstatus 6, yaitu ada 38. Tapi pada ketika itu yang Bapak Menteri tidak sebut apa-apa.
Hari ini dalam peringkat jawatan kuasa saya mohon supaya diambil tindakan khususnya 7 buah sekolah yang sudah diisytiharkan oleh JKR sebagai tidak selamat. Dan yang DAIF itu yang 38 itu tolong ambil tindakan. Seterusnya yang terakhir, Tuan Pengurusi, pengurusan sukan dan peruntukan Rp22.500.000. Peruntukan ini tentunya tidak cukup. Ini guru-guru pun selalu datang ahli parlimen minta bantu dan sebagainya. Sebab di Tuaran ini dia pergi ke kompleks sukan di Likas, di Kota Blu, di Ranau dan sebagainya. Apa yang saya ingin nyatakan di sini ialah kenapa pihak Kementerian Pendidikan dan Kementerian Belia dan Sukan boleh bekerja sama. Ini mau sewa stadium dan sebagainya. Dan terpaksa kita ahli parlimen membayar dan sebagainya. Kenapa guru-guru ataupun pelajar sekolah terakhir sudah. Kenapa mereka juga pun perlu sewa dan sebagainya. Ini hal penyelarasan saja. Jadi Tuan Pengurusi saya akhiri dengan pantun. Boleh? Boleh. Pelbagai bahasa, budaya dan bangsa. Itulah Malaysia, tanah tumpah darah kita. Kalau bukan Sabah Sarawak bersama, negara Malaysia mungkin tidak ada di dunia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan, dipersilakan pembahas yang terakhir Yang Berhormat Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi. Saya mulakan dengan mengucapkan terima kasih kepada kerajaan untuk butiran 062400 bantuan awal persekolahan yang ditambah dari 300 juta 2022 kepada 450 juta 2023 yang meringankan beban ibu bapa murid-murid. Pertamanya saya Tuan Pengerusi ingin menyentuh butiran 060200 emolumen kakitangan kontrak. Dalam butiran ini saya dapati terdapat pengurangan daripada 863,000 2022 kepada 160,800 2023. Saya mohon penjelasan daripada pihak kementerian berkenaan hal ini. Apakah ini disebabkan kontrak pekerja-pekerja ini tidak lagi disambung? Jumlah yang agak besar, penurunannya lebih kurang 700,000. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin bertanya kepada KPM berapa ramai pekerja berstatus kontrak ini telah diserap menjadi tetap. Ini kerana ada kenalan-kenalan saya yang sudah bertahun-tahun lah menabur khidmat bakti di beberapa jabatan kerajaan lain yang masih lagi berstatus yang dulunya pekerja sambilan harian dan kini telah berubah kepada MyStep. Apakah juga ada terdapat perbincangan bersama pihak Jabatan Perkhidmatan Awam berkenaan hal ini, dan mungkin inilah peluang untuk KPM mewujudkan jawatan pembantu pengurusan guru agaknya untuk membantu mengurangkan beban tugas guru. Seterusnya, butiran 062100 program sekolah amanah, jumlah anggaran peruntukannya adalah sama banyak seperti tahun 2022, iaitu sebanyak 12 juta. Sekolah amanah ini adalah sekolah awam yang diurus secara bersama antara pihak swasta dengan pemimpin sekolah kerajaan di bawah kawal sila KPM. Menurut bacaan saya, sekolah amanah ini diberi kebebasan autonomi dalam membuat keputusan yang mana hasilnya akan meningkatkan lagi prestasi pelajar. Jadi Tuan Pengerusi, saya ingin bertanya kepada pihak KPM setakat mana kejayaan program ini dan apakah kriteria yang membolehkan sesebuah sekolah itu dipilih untuk menyertai program ini. Seterusnya, saya ingin sentuh butiran 062300 Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Saya lihat ada pengurangan daripada 45 juta 2022 kepada 35.8 juta 2023. Pelan pembangunan pendidikan ini telah dilancar pada tahun 2013 hingga 2025. Jadi saya berpandangan bahawa objektifnya sudah banyak yang tercapai. Jadi disebabkan hal ini peruntukannya dikurangkan oleh pihak kerajaan agaknya lah. Namun begitu, saya mohon juga pihak kementerian mengekalkan setakat mana keberhasilan inisiatif ini bagi tahun 2022 dan apakah kekangan-kekangan dalam mencapai objektifnya. Seterusnya, butiran 00300 pendidikan dan latihan vokasional, saya lihat ada peningkatan yang agak tinggi bagi butiran ini, iaitu daripada 140 juta pada tahun 2022 kepada 212 juta pada 2023. Peningkatan tinggi ini saya sokong hal ini. Peningkatan ini membuktikan bahawa isu TVET dipandang serius oleh pihak kerajaan dan saya harap dengan peningkatan bajet ini lebih ramai graduan TVET yang dapat dilahirkan dan dapat memenuhi permintaan industri hari ini. Seterusnya, butiran 04600 dan 040100 sistem perkomputiran sekolah dan institusi pendidikan